Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid kelas tahun 6. Selamat datang saya ucapkan ke kelas PDPC bagi tajuk interaksi antara hidupan. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang dua topik utama iaitu interaksi antara hidupan di mana kamu boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 47 sehingga 49. Manakala topik yang kedua iaitu mengenai faktor persaingan. Faktor persaingan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 61 sehingga 63. Baiklah murid-murid, kita pergi ke bahagian yang pertama. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan interaksi antara hidupan. Okey, terdapat banyak haiwan dalam satu habitat. Okey, ada spesies yang sama dan juga yang berlainan. Okey, spesies ini akan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Okey, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keperluan asas untuk haiwan tersebut terus hidup. Okey, kita lihat definisi bagi interaksi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan interaksi? Okey, interaksi bermaksud perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Itu maksud interaksi, di mana di antara satu spesies dengan spesies yang lain akan berhubung secara aktif untuk mendapatkan keperluan asas. Baiklah, kita lihat interaksi antara spesies boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu intraspesies dan juga interspesies. Okey, intraspesies bermaksud interaksi spesies yang sama, di mana interspesies bermaksud interaksi spesies yang berlainan dalam satu habitat. Okey, kita lihat contoh intraspesies di mana kita boleh lihat sekumpulan rusa tinggal dalam habitat yang sama. Okey, ini kita panggil intraspesies. Okey, yang kedua, sekumpulan orang hutan tinggal di satu habitat di dalam spesies yang sama. Okey, kita lihat pula contoh interspesies. Okey, interspesies adalah interaksi spesies yang berlainan antara satu dengan lain. Okey, bila kita lihat contoh interspesies di mana dalam satu habitat terdapat spesies rusa dan juga monyet. Okey, contoh yang kedua di mana terdapat dua spesies haiwan dalam satu habitat iaitu monyet dan tupai yang berlainan spesies dalam satu habitat. Okey, kita lihat pula intraspesies dan juga interspesies di mana boleh berlaku sama ada dalam bentuk kerjasama atau persaingan, di mana intraspesies dan interspesies ni boleh berlaku dalam bentuk kerjasama dan atau persaingan. Okey, kita lihat contoh yang pertama di mana kerbau dan juga burung. Okey, contoh yang kedua, dua jenis haiwan dalam satu habitat. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kerjasama. Okey, kerjasama adalah saling membantu
untuk mendapatkan keperluan asas, sama ada secara interspesies atau intraspesies. Okey, dalam masa yang sama, kerjasama bagi mendapat manfaat bersama. Okey, sebagai contoh kita lihat gambar di bawah di mana seekor kerbau dan juga burung. Okey, burung ini membantu kerbau membersihkan badannya, manakala kerbau tersebut membantu burung itu untuk mendapatkan sumber makanan. Okey, ini dinamakan kerjasama. Okey, contoh yang kedua, lebah. Okey, lebah ni bekerjasama untuk membina tempat tinggalnya. So, lebah ini akan mendapat manfaat bersama melalui kerjasama. Okey, kita lihat pula persaingan. Okey, persaingan ini wujud disebabkan sumber keperluan asas terhad. Okey, persaingan berlaku akibat daripada sumbernya dalam jumlah ataupun kuantiti yang sedikit, di mana bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Okey, kita lihat contoh yang pertama, di mana dua spesies yang berbeza iaitu dubuk dan juga harimau terpaksa bersaing untuk mendapatkan sumber makanan. Okey, contoh yang kedua di mana orangutan ni berada dalam satu kumpulan, tetapi orangutan ni terpaksa bersaing untuk mendapatkan sumber makanan kerana sumber makanannya adalah dalam jumlah yang terhad ataupun sedikit. Okey, begitu juga dengan kuda belang ini. Walaupun kuda belang ini tinggal secara berkumpulan, tapi wujud juga persaingan untuk mendapatkan keperluan asas seperti air. Okey, kita dah sampai di penghujungnya di mana kita boleh membuat kesimpulan atau refleksi daripada apa yang telah saya terangkan tadi. Di mana interaksi spesies boleh dibahagi kepada dua iaitu intraspesies dan interspesies, di mana di antara intraspesies dan interspesies boleh berlaku sama ada dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk persaingan. Baiklah murid-murid, sampai kita di penghujung kelas. Saya harap kamu semua dapat faham apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.